Okay, hai, selamat petang. So hari ni, minggu ni tajuk kita adalah fizikal, ciri-ciri fizikal air. So, sekejap ya. Okay, hari ni kita akan terus kepada air dalam larutan, sains tingkatan 2, yang mana dah masuk ke bab 5 lah. Okay, first sekali adalah ciri-ciri fizikal air. Okay. Yang pertama adalah air tidak berwarna. Yang kedua, air tidak mempunyai rasa. Yang ketiga, air tidak mempunyai bau. Yang keempat, air wujud dalam bentuk pepejal, cecair serta gas, dan air punya ketumpatan 1 gram per sentimeter padu. Air juga merupakan produk haba yang lemah. Okay, dia boleh menyalurkan haba tapi sangat lemah. Yang kelima, air punya takap beku 0 darjah Celsius. Takap didih air adalah 100 darjah Celsius. Okay, so itu adalah semua ciri-ciri fizikal air. Dan air ini, cecair ini boleh dibentuk pada 3 bentuk. Yang pertama fizikal, yang kedua pepejal, kedua cecair, yang ketiga adalah gas. Okey, yang pertama kita tengok daripada pepejal kepada cecair. Okey, untuk pepejal kepada cecair, kita menjalankan proses peleburan. Okey. Manakala daripada cecair kepada gas, kita akan menjalankan proses pendidihan. Okay. Selain pendidihan, kita juga boleh menggunakan proses penyejatan. Okay. Penyejatan. Selain itu, gas kepada pepejal, kita menggunakan kaedah pemejal wapan. Okay. Bukan ini sahaja. Kalau proses berbalik daripada cecair kepada pepejal, kita menjalankan proses pembekuan. Contohnya awak buat aiskrim. Okay, aiskrim daripada air Milo boleh jadi kepada aiskrim Milo. Daripada gas kepada cecair, awan nak turun hujan, menjalankan proses kondensasi, dan juga pepejal kepada gas adalah proses pemejal wapan. Okay, contohnya adalah pewangi toilet, daripada bentuk love strawberry tu, lama kelamaan dia hilang, disappear. Okay, itu disebabkan daripada pepejal kepada gas menjalankan proses pemejal wapan. Okey, apakah itu? Tegangan permukaan. Okay, tegangan permukaan adalah daya lekitan antara molekul air di permukaan yang menyebabkan ianya bertindak sebagai satu lapisan yang kenyal. That's why nyamuk dengan ayak-ayak dapat terapung di atas air. Kalau awak nampak air dalam baldi, ada nyamuk boleh duduk ke atas tu. Okay? Itu disebabkan adalah lapisan permukaan yang kenyal. Tapi bagi manusia tak boleh lah sebab kita punya gisim yang tinggi. Okay. Daya lekitan dan daya lekatan. Okay. Ini berbeza tau. Daya lekitan huruf I adalah molekul yang sama. Okay, daya tarikan antara molekul yang sama. Tetapi daya lekatan huruf A ini adalah molekul yang berbeza. Okay, berbeza dan sama. Okay, jadi sebagai contoh, daya lekitan ni sama, antara molekul dan daya lekatan adalah yang tak sama antara molekul air dan molekul lain seperti dinding kapilari darah xilem. Okay, membolehkan air dibawa dari akar ke daun. Okay, daripada akar ke daun. Dia nak pergi ke atas tu, dia memerlukan satu proses yang kuat, iaitu kita namakan proses tindakan kapilari. Okay, dia sedut air daripada tanah sampailah ke daun, menjalankan proses fotosintesis dan akhirnya tersejat. Okay, apabila air disejukkan, okay, daripada air yang disejukkan dia berbentuk dia memula bentuk ini agak jarak sebab air cecair, tapi apabila dia disejukkan dia akan mula kehilangan haba. Bila kehilangan haba, molekul-molekul ini akan mula perlahan dan akhirnya mendekati antara satu sama lain dan akhirnya menjadi tersusun sangat rapat apabila mencapai suhu 0 darjah Celsius. Takkan beku.
Bila dah takat beku, air tadi akan membeku dan terus bertukar kepada pepejal. Tapi apabila air telah dipanaskan, so air ni rapat sikit, molekul air ni akan bergetar antara satu sama lain dan mula bergerak sangat laju dan bergerak pada semua arah. Bila dia dah bergerak pada semua arah, dia dapat tenaga yang banyak dan pada suhu 100 darjah Celsius, molekul air tadi sangat-sangat aktif dan akhirnya terbebas ke udara. Ini adalah proses pendidihan pada 100 darjah Celsius. Kalau penyejatan, dia tak capai 100 darjah Celsius, dia boleh berubah pada mana-mana suhu. Tak kira apa-apa suhu sekalipun. Untuk komposisi air merupakan sebatian yang mana terdiri pada 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen dan hanya boleh dipisahkan secara kimia. So, 1 atom oksigen dan 2 ini adalah atom hidrogen. Dan ini hanya boleh dinampak, boleh nampak menggunakan mikroskop skala besar. Dan air tadi hanya boleh dipisahkan menggunakan kaedah elektrolisis, yang mana elektrolisis ini merupakan proses penguraian air kepada hidrogen dan oksigen menggunakan tenaga elektrik. Apabila dia elektrolisis ini dijalankan, oksigen ini akan dinyacas kepada positif anod dan hidrogen akan dinyacas kepada elektron negatif, iaitu katod. So ini adalah gambarnya. Kalau oksigen, dia berada pada anod. Anod ni positif, so yang panjang. Kalau hidrogen, katod, dia adalah negatif, yang pendek. Hidrogen yang pendek, negatif. Manakala oksigen yang panjang, iaitu positif. Apabila kita buat ujian, daripada elektrolisis ni ada udara yang akan terkumpul, itu oksigen dan hidrogen. Pada oksigen oksigen adalah pada anod. Oksigen, kita akan menggunakan kayu uji menyala, yang mana kayu uji menyala tadi akan terbakar dengan lebih terang. Tapi kalau kita masukkan kayu uji pada gas tadi, bunyi pop, dia bunyi sangat kuat pop, itu adalah gas hidrogen yang terletak pada katod. Dan nisbah kedua-dua gas ini adalah 2 hidrogen kepada 1 oksigen. Kesimpulannya, air merupakan satu sebatian yang terdiri daripada hidrogen dan oksigen, dan air mempunyai 2 isi padu hidrogen terhadap setiap isi padu oksigen. So ini adalah latihan kita. Latihan ini saya akan post pada grup kita lah. Okay, itu saja. Terima kasih.